المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Soal 11. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره والثلاثة علوم لأنها أقسام العلم لأن العلم باعتبار معلومه إن تعلق بالذات الظاهرة فعلم اليقين أو بالذات الباطنة فعين اليقين أو بالحق Ta'ala fahaqqul yakin. Dan ketiga itu beberapa ulum, yakni beberapa ilmu. Sebagian dinyatakan dulu wal kashf salasa, kashfun nafs wa kashful qalbi wa kashfus sir. Pembukaan dari sudut nafsu dia, qalbun hati dan sir, tiga. Jadi tiga sini ketiga-tiga apa ilmu kerana bahawasanya beberapa bahagian bagi ilmu. Jadi pembukaan dari sudut nafsu, dari sudut hati, qalbun dan sir, batin bagi batin hati itu. Semua itu adalah pendapatan ilmiah, ilmu dibagi tiga. Dengan sebab apa? Dengan sebab iktibarkan dipandang dari sudut maklum, benda yang diketahui, maklumat daripada pihak mana dia dapat. Maka dipecahkan tiga. Maka jika bergantung dengan zat yang zahir, maka dipanggil ilmu yakin. Bergantung dengan zat yang zahir, yang dapat ditangkap oleh anggota zahir gitu. Itu dipanggil ilmu yakin. Atau dengan zat yang batin, maka dipanggil ainul yakin. Atau dengan haqqul yakin, atau dengan haqqi ta'ala, maka itu dipanggil haqqul yakin. Jadi banyak pecahan ni lah. Kemudian wa'lam annalahum ma'a inkishafi muhadaratun wa mukashafatun wa mu'ayanatun wa musyahadatun, banyak. Wa kulluha tata'allaqu bit tauhid wa qad bayyantuha fi syar'il mazkur. Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi mereka itu golongan arifin billah, arifna billah, serta dengan kashfin, pembukaan itu ialah muhadarah. Mukasyafah itu termasuk dalam kasyaf. Mana muhadarah, hudur hati di kehadrat Tuhan dibukakan, dapat menghadap. Mukasyafah begitu juga, muayanah kesertaan, ya, dan musyahadah, pendedahan yang terbuka. Sekalian tu dia bergantung semua itu dengan tauhid. Mana pembagian tauhid segi muhadarah, tauhid dari segi mukasyafah, tauhid dari segi muayanah, musyahadah, mana banyak pembagian itu. Ya, menunjukkan luasnya cara pendapatan ilmiah dan makrifat yang terbuka. Maka sesungguhnya telah aku nyatakan dia di dalam syarah yang disebut akan dia. Ya, semua ini akan dibentangkan. Kemudian an-nasu ta'ihuna ay hayrun anil haq ta'ala bitalabihim lahu bil amali at-tabi'i
Dan bermula manusia itu tercengang, mereka keliru. Mereka itu daripada hak Ta'ala dengan menuntut mereka baginya. Dengan akal, dengan bangsa tabiat. Ya. Yang bangsa jismani itu ya. At-tabi'i al-jismani. Yang dibangsakan pada zat dia. Jisim yang luar ni. Li'annahu zubin infiradihi mahjubun anit tajalliyat al-ilahiyah wal ma'arif ar-rabbaniyah likusurihi ala ma fil kusur az-zahirah min hissin wa qabihin wa khata'in wa sawabin. Kerana bahawasanya ia ketunggalan infirad, didindingkan daripada segala tajalli, mana pembukaan dan pendedahan yang bangsa ketuhanan, dan pengenalan yang bangsa kerana apa? Ketentuan di atas perkara pada segala rupa yang zahir jua, daripada keelokan dan kekejian dan salah dan betul. Itu ilmu mana? Ilmu luar. Pada awal dibahas bagaimana luaran saja, dalam bentuk sahabatal dia, ya, ketentuan daripada rupa yang zahir. Itu maknanya peringkat awal, di mana idrak lain-lain, pendapatan, tangkapan dia itu tak berbeza. Luaran, cara luaran. Ilmu fiqah dia bahas cara dia, ya, tu ilmu dalam cara dia. Bersalahan akal yang bangsa roh, yang bangsa nur cahaya, bi khilafi khadi, bi khilafil aqli ar-ruhani an-nurani fa innahu malakiyun. Kesalahan akal yang bangsa roh, bangsa cahaya, maka bahasanya bangsa malaikat tadi, ia telah tidak tercengang sertanya itu. Wa ta'ihun anil akhirah al-mardiyah bi talabihim laha bil hawa, ay hawa nafs wa khizuha li annaha. Apa tu? Tak terang ni. Tanadu bil mujahada asy-syar'iyyah. Yani tercengang mereka daripada akhirat yang diridainya baginya dengan hawa. Mana satu benda yang menjadi kehayranan, ketercengangan apabila mereka nak menuntut benda tadi dengan hawa nafsu. Dia nakkan benda besar tapi tak ikut jalan tu maksudnya. Dia nakkan benda kehasilan yang hebat tapi tak ikut cara dia. Dia nakkan tinggi tapi dia masih terikat dengan nafsu. Itu maksudnya. Kata Rabi'atul Adawiyah kata apa? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu nakkan ketinggian, kamu tak ikut cara dia. Sungguhnya perahu dia tak berjalan atas daratan. Tu. Keadaan mudadun, dia bertentang tu. Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabarun bisyawati. Macam mana kamu nak berjalan ke hadirat Tuhan sedangkan kamu ditambat dengan nafsu. Jadi tertambatnya jiwa manusia dengan nafsu menjadikan dia tak boleh nak idrak, nak tangkap benda-benda yang lebih ke atas ni. Kerana kekotoran nafsu menghalang, jadi hijab sebab. Dan kerana bahawasanya sesungguhnya boleh dicampaikan dengan dia dengan mujahadah yang bangsa syar'i. Jadi dia boleh dapat dengan riyadhah yang bangsa syar'i. Kemudian dia kata pamata talab talhaq bil aql al-mazkur dalalta ay anil usuli wa mata talab tal al akhirah bil hawa al-mazkur dalalta anil usul ilaiha. Pamata maka bila mana, bila atau bila mana talabta mana engkau tuntut al-haq dengan akal. Kita nak menuntut jalan hak ni
Makrifat kepada Ta'ala dengan makrifat yang tinggi ni dengan akal semata-mata. Yang disebutkan dulu tu, nasaya sesat engkau, ya, mana tak sampai. Benda yang didapat dengan akal kita boleh guna akal. Kalau benda dapat dengan zauki, boleh dapat zauki. Benda zauk rasa kita nak dapat dengan akal, tak boleh. Akal terbatas. Ya. Dia terbatas setakat tu je. Kalau mengaji dalam usuluddin, dia menggunakan hukum akal. Ya. Kalau dalam perjalanan Quranian pula digunakan qalbi, sir, ruh, atas lagi pencapaian dia. Berarti idrak tangkap oleh yang atas tidak sama yang bawah. Jadi kena apa, pekakal lebih lah. Modal pun lebih nak untung banyak kan. Jadi tak boleh berkisar sekadar mainan akal semata-mata. Ya, dia kena pergi jauh atas lagi atas. Dengan dapat dia riyadhah wal mujahadah. InsyaAllah dia berhasil itu. Dan bila engkau menuntut akan hak dengan akal, ya, hak kita ada. Akal yang disebut dulu, nasaya sesat. Itu mana dalaltah, sesat engkau. Daripada sampai, mana sesat, mana tak sampai. Dan bila engkau menuntut akan akhirat dengan hawa, ya, nasaya sesat juga engkau daripada sampai. Dengan ini sama kita nak tuntut akhirat, tapi kita ikut akan hawa nafsu, mayan tidak, puasa tidak, buat ibadat tidak, ya. Itu itulah maksudnya. Dalal, tuntutan engkau itu tak jadi sesat lagi, salah. Dia kena ikut cara dia mana. Di dalam ilmu betul juga. Ya, kalau nak bahas ilmu tinggi, dia kena perbahasan cara dia. Peringkat bawahan, pertengahan, masing-masing ada cara dia. Berarti cik Rasulullah SAW sejak Pak Sadiq kata, inni la'aktumu min ilmil jawahirahu kaila yarazu jahlin fayaftatinah. Ini sesungguhnya aku la'aktumu la'aktum, mana aku tutup min ilmi, daripada ilmu tu jawahirah, permata-permata yang mahal-mahal. Mana bahasa yang tinggi-tinggi tu aku tak buka dulu. Sebab apa? Kaila yarazu jahlin fayaftatinah, supaya jangan ditengok oleh orang yang tak faham, maka terfitnah dia. Jadi dia faham silap nanti. Macam-macam. Dan tulisan kadang dia silap faham lagi mana. Ya. Jalan kitab tu dia apa? Barang siapa yang sudah mengenal akan Tuhannya, maka tidak payahlah dia beribadat. Maksud tak payah tu mudah. Dia pula faham lain tak payah. Padahal tu benda mudah nak faham. Semua bahasa sikit dia silap dah jauh pergi. Apatah lagi kalau bahasan yang tinggi-tinggi. Dia tak faham apa maksud. Dia kata dalam kitab dia katakan, siapa yang sudah kenal Tuhannya, tak payahlah dia beribadat. Dia kata tu kitab dia kata tak payah, dia kata. Orang maksud tak payah tu mana mudah. Tak mudah kenal Tuhan, mudahlah dia ibadat kan. Dia dah kenal lagi, mudah dia menghadap Tuhan. Yang disilap faham tak payah. Tu tak semayang tak apa. Jadi isi. Isi apa pun? Isi neraka. Allah. Wa mata talatta al-akhirah bil hawa. Bila masa kau menuntut akan akhirat, nikmat syurga, nikmat hebat di sana, tapi menggunakan hawa nafsu itu. Ya, tidak bersihkan daripada kekotoran nafsu tadi. Jawab dia sesat tak sampai. Dia nakkan bersih ibadat, nak bersih ikhlas. Tiba-tiba dia ikut nafsu. Nafsu suka apa? Tunjuk ke orang, dapat glamour, sebutan, dipuji. Akhirnya rosak. Tu. Habis. Al-mu'min al-kamil wa huwa man tathur min syirkain az-zahir wal khafih. Yanzuru binurillahi ila ma min bihi ila ma bihi alaihi manna ma bihi alaihi minal khuyur. Bermula orang yang beriman yang sempurna, imanul kamil tu, siapa dia? Itulah mereka yang bersuci, mereka yang suci. Tathuru, mereka yang suci daripada dua syirik. Iaitulah min syirkain. Syirkun, syirkain tasniah, mana dua syirik. Zahir satu dan batin. Zahir nampaklah dia tak pergi sembah batu berhala kan. Yang batin dalam pula, dia bulat kena Allah, dia tidak kena orang. Dan yang sembunyi, dia dua sekali.
Jadi mukmin yang sempurna ni apa? Yanzuru, memandang ia dengan nur Allah Ta'ala, dengan nurillah, dengan nur cahaya Allah Ta'ala, iaitulah kepada nikmat yang memberi nikmat ia dengan dia. Itu mana ilama ya min bihi alaihi, ya, daripada barang yang dengan dia atas, makna daripada nikmat yang Tuhan beri pada dia atasnya, daripada segala kebajikan, ya. Allah kena izbihi tankashifu lahu al-asya', iz kerana bihi dengan dia tadi, ilmu tadi, tankashifu, ternyatalah terkasyaf, mana terbuka, ternyata terdedah baginya al-asya', segala sesuatu. Sampai peringkat ni terbuka ni. Dalam khutbah Durnafi kata wa'at la'ahum haqiqatal asya'i, wa'at la'ahum, Allah Ta'ala itina, bukakan atas batin para arifin billah ni al-asya', segala sesuatu tu kasyaf, terbuka, macam-macam berlaku, ya, pada para aulia illa ta'ala. Allah. Ya Allah. Aduh. Kemudian walil ayah au min man kana maitan fa ahyaina ila akhir. Wal khabar ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kena dengan dia ternyata dengan nur pembukaan makrifat tadi, ternyata terang, inkishaf, ternyata bagi dia segala perkara, ya. Membuka wali kasyaf macam kan, kita lintas dalam hati dia boleh teres ni. Pada tenang dengan nur. Hadis bawah tu dia. Dan kerana itu adalah, dan mereka itu ialah ada mati, maka menghidupkan kami akan dia. Tu ayat kan, dah mati tu hidupkan hingga akhir. Maksudnya apa? Kena khabar pula, takut olehmu firasyat, mana tenungan orang yang beriman, mana yang kamil, maka bahawasanya memandang ia dengan nurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, terbuka kan. Nanti berlaku pada para aulia, ya. Ya Allah. Kemudian wal arifu, bermula orang yang arif, mana yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan zauqi, rasa hati dia, dengan zauq, wijdan, ya, syuhud dan ayan dia dengan Allah Ta'ala, terbukakan dalaman itu. Itu dipanggil golongan arifina billah. Tu wal arif, ya, bukan mim tu, ain alif je, ya. Huwa dia panggil mustaghriku. Situ apa tu? Arin ke apa tu? Bukan fa tu, arin. Arin. Wa huwa al-mustaghriqu bi nurillahi ta'ala. Yang istighraq dia karam, itulah bi nurillah, dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menenggelami dia, ya, menyerkup akan dia. Amma siwahu, daripada yang lain. Jadi dengan terangnya nur ilmu, nur makrifat yang Tuhan cempakkan tadi itu, tenggelam, dia karam dalam memandang. Kemudian yang zurubihi abinurillah ilaihi ta'ala, linkishafil hijabil ghaflah an qalbih. Itu punca dia lah. Dan mula orang yang arif, mara arifina billah, yang kenal betul Tuhan tadi, dengan jalan pendekatan yang lebih tepat, dengan rasa hati dia, dengan pembukaan yang didapat, yang Tuhan cempakkan. Iaitulah orang yang menghabiskan, itu mana istighraq, mustaghriq. Wa huwal mustaghriqu binurillah, yang menghabisi, mengkaramkan dengan cahaya Allah Ta'ala, dengan nur makrifat Tuhan beri, itu maksudnya.
apa dia daripada barang yang lainnya. Maknanya dia tenggelam daripada barang yang lain. Tak nampak. Barang lain tak nampak. Dia dengan Tuhan. Itu maksudnya. Memandang ia dengan dia, ya, artinya dengan cahaya Allah Ta'ala kepadanya. Kerana apa? Terbuka tutupnya. Sebab apa tadi? Linkishafil hijabil ghafla an qalbih. Kena terbukanya tutupan lalai daripada hatinya. Lalai itu dipanggil ritak penutup. Bila Tuhan buka saja penutup, teranglah dinampak. Ya. Begitulah makna. Nampak dengan basirah, bukan mata luar. Dengan rasa hati itu. Kita kalau lalu rumah seorang dah lama meninggal, setahun meninggal. Orang tu memang cukup baik dengan kita kan. Terlalu tengok rumah dia, oh ternampak-nampak tuan dekat tangga. Padahal tuan ni tak ada pun. Kan ternampak-nampak. Tuan duduk kat tangga tempat biasa duduk berehat itu. Ternampak-nampak dengan dalam perasaan tu. Mata luar tengok rumah, mata dalam nampak Tuhan ni. Itu kita dengan dia kenal gitu. Ini aulia dengan Allah Ta'ala lagi tinggi. Dia tengok dia pada makhluk, pap, hati dengan Tuhan. Terbuka pandangan dalam dia tadi, terang, melihat syuhud dia. Tidak tertutup, kata tutup tak nampak. Tengok rumah, nampak rumah je lah. Sebab dia kata, linkishabil hijab, kerana terangkatnya hijab ghaflah an qalbihi. Itu hijab lalai daripada hatinya. Maknanya kelalaian yang disupakan dengan dinding hijab. Bila Tuhan buka je, terang, terbuka. Allah. Yang ini dengan cahaya Ta'ala kepadanya, kerana terbuka tutupan lalai dalam hati tadi. Ya. Kemudian kata Tuan Pengarang, ma dumta anta ma'aka, ay ma'a nafsika, ghairu mustaghrikun bina, amarnaka ay kallafnaka bil mujahadati, li'annaka mahalul farqi. Stop itu. Artinya apa? Madumta anta ma'aka, selama berkekalan engkau dengan diri engkau. Mana kita nampak kita semua kan. Tu. Kita dipanggil madumta anta ma'ak, ai ma'an nafsika, serta diri engkau. Selama berkekalan engkau diri engkau, mana memandang diri engkau, tak pandang Tuhan, serta engkau, artinya apa? Serta diri engkau tidak menghabisi dengan kami. Dia tidak mengkaramkan diri, memandang kebesaran Tuhan, menyuruh kami akan dikau, artinya memberati kami akan dikau dengan mujahadah, kerana bahawasanya engkau itu pada tempat farqi. Kita suruh mujahadah, lagi banyakkan zikrullah dan latihan muraqabah dan sebagainya. Kerana kita sekarang berada, kerana engkau berada di tempat makamul farqi. Apa makam farqi? Makam memandang terbeza Tuhan dengan makhluk. Ya. Pandang Tuhan, pandang makhluk. Ya. Tapi banyak pandang makhluk daripada Tuhan. Dia lalai. Ya. Jadi ada dua dipandang. Itu panggil farqi. Farqi mana farak, bercerai pandangan dia. Adapun jam'i satu je. Dia pandang tu dipandangkan satu, semua daripada Allah Ta'ala habis itu. Dengan zauki rasa yang Tuhan cempakkan kepada mereka. Atau beza dia lah antara dua makam tadi. Ya. Makam jam'i dengan farqi. Jam'i biasa duduk makam fana', dia kumpul habis. Ya Allah. Li'anaka mahalul farqi. Kerana engkau duduk dalam makam farqi, makna farak. Kemudian faiza afnaita. Faiza afnaita, banyak silap kita ni. Dengan apa? Bistighraqi kabinah. Faiza afnaita. Apabila kau fanakan, itu dengan bistighraq, dengan mengkaramkan habis.
engkau bina dengan kami, mana lebur dari pandangan makhluk. Anka ay nafsikah, di mana menahan diri engkau. Jawab dia, tawalainaka birri'ayah wal inayah wal fadl wa ghairihima. Nah, saya maknanya kamu dibantu. Bagaimana memang lam tasil ilaihi, ya, bikasbin di annaka fi mahalli jam'i ula. Habis itu. Maka dia kata, apabila fana engkau, mana kita melenyapkan pandangan kepada selain Allah Ta'ala dengan menghabisi istighraq, tenggelam. Kalau kapal tenggelam, habis tak nampak. Satu nampak, tenggelam. Dengan kami, mana dia tenggelam dalam masuk hadrat, memandang hadrat Tuhan, kelezatan yang menghadap Tuhan, kenikmatan yang menghadap Ta'ala tu. Tu dengan engkau, ya. Artinya daripada diri engkau pun lenyap. Memerintahlah kami akan dia. Ketika itu Tuhan tasarruf dia dengan apa? Peliharaannya dan pertolongannya akan dapat macam-macam. Dan kelimpahan fuyudat, limpahan tu Tuhan cempakkan. Dan lain daripada keduanya lah banyak lagi. Daripada perkara yang tiada sampai engkau kepadanya, akan kita tangkap tak dapat. Ya, pemberian akan datang. Dengan usaha tak dapat. Kerana bahawasanya engkau pada tempat jam'i. Engkau tak dapat duduk dalam maqamul jam'i, menghimpunkan pandangan, menyatukan hanya kepada Allah. Maka itu sama diredai oleh Tuhan. Sebab itu dicempakkan ni berbagai-bagai kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunan pama tawallahum ay as-salikina illa ba'dal fanaihim. Maka tiada memerintah ia akan mereka itu, artinya akan sekalian, ya, melainkan kemudian daripada fana mereka itu padanya. Mana Tuhan berikan dia makam wilayah tu, kewalian tu, setelah dia dapat menghapuskan pandangan pada makhluk, dipanggil fana, ya. Itu kelezatan nikmat besar tu. Allah. Kemudian kata madum ta anta madum ta anta aitara laka wujudan wa amalan wa iradatan fa anta murid. Madum ta, selama berkekalan engkau, ya, kekal engkau, diri engkau, mana dengan diri engkau, anta kau nampak kita Tuhan ni tak nampak. Aitara laka wujudan wa amalan, maksud di sini ialah bahawasanya melihat engkau, bagi engkau itu wujud dan amal, kita nampak kita. Dan menghendaki, nampak semua kita. Kehendak Tuhan kita nampak. Bahkan lebih terang iradat Allah pada iradat kita yang makhluk yang baru. Maka engkau itu dia panggil apa? Sedang di makam murid, bawa lagi lah murid. Bawa sekendak, ya, maka belum dapat. Itu dia kena riyadhah banyak, dimujahadah banyak hingga dibukakan oleh Allah Taala, ya. Maka itu dinamakan kau sedang berada di makam bawah lagi, murid, mana orang yang sedang mencari dan menghendaki. Fa iza afnaka amalak, anka tu an maulaka. Kalau itu fa anta murad. Di antara murid lain, murid orang yang menghendaki, murad orang dikehendaki. Murad ni Tuan tarik, murid kita sendiri jalan, mana nak dapat biasa lagi jauh, dan Tuan tarik lebih. Kemudian faiza afnaka angka ay maulaka, fa anta muradun. Dan satu lagi, maka apabila memfana, mana melenyapkan akan dikau daripada engkau, mana kita memandang diri kita, bahkan kita memandang gerak daripada dia oleh Tuhan engkau, maka engkau itu makam murad dipanggil. Yang tadi makam murid. Pada kalimah madi arada yuridu iradatan fa huwa muridun wa zaka muradun. Murad mana orang dikehendaki. Murid ni orang yang menghendaki. Maka kehendak Allah dan kehendak kita mana besar. Sebab tu bila Tuhan nak tajlikan ayat ni, buka habis. Dia bagi orang tu meloncat ke makam tinggi pun itu. Semua kurnia dia lah. Maka iradat itu ialah menunggalkan hak dengan tuntut. Ya.
Ya Allah. Maka bila memfana engkau daripada engkau oleh Tuhan engkau, maka engkau itu makam murad, mana orang yang dikendaki oleh Allah Taala, ya. Fal iradatu hiya ifradul haq bis talab, bisul wal i'radi an kulli ma siwa. Maka bermula iradat itu ialah menunggalkan, tu mana bermula iradah itu, fal iradatu ialah ifradul haq. Iradat kendak Tuhan nak kita ifrad, menunggalkan akan al-haq, mana menunggalkan pandangan dan syuhud kita dengan tuntut melainkan pada Ta'ala, tak berpaling melainkan pada Tuhan saja, dan berpaling daripada tiap-tiap barang yang lain, sesungguhnya daripada wali afrad ni. Taharap itu Allah, batin hati dia tidak menghadap melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Wal muradu huwa al-malhuz bi'ainil inayah ar-rabbaniyah al-mustaghriqu billahi ta'ala. Dan murad itu ialah yang dipandangkan dengan mata pertolongan yang bangsa ketuhanan. Tuan buka mata dalam ni, ya. Sebab golongan murad orang terik. Apabila Tuhan terik habis, syaitan pun terpelanting. Tukang sihir Fir'aun tengok aja Tuhan terik, kan. Kita diman dengan harga apa macam pangkat anak, ya, dia nampak kuasa besar tapi terus. Mana Tuhan terik dia. Terus dia beriman pula, ya. Dan itulah yang lain dia. Maka murad itu ialah yang dipandangkan dengan mata pertolongan, Tuhan kehendak yang bangsa ketuhanan, yang menghabisi ia dengan Allah Ta'ala, sebab dia adalah karam betul dengan Tuhan, ya. Itu mana orang yang tingkat murad. Sebab kita berdoa minta itulah, Allahumma ja'alna minal muradin, jadikan kami pada orang yang murad, mana yang engkau kendaki. Bila Tuhan kendaki, dia tarik sekejap. Kalau dia tak nak, dia biarkan habis. Allah. Itulah di antara apa? Dua beza, makam jam'i, makam farqi, dan golongan orang murid dengan orang yang kita murad, mana kendaki. Kemudian pal murid hasilun lil kaddi wal murad, ya, mahmulun anhu al kad wasat satana bainal hamid wal maqdud. Kemudian pal muridu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya Allah masrafna fa ila khairil. Alhamdulillah. Subhanallah.